Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini siri yang ke-45 kita dapat menyambung kembali pengisian yang kita telah berhenti pada minggu lepas, yang sepatutnya pagi ini adalah siri yang ke-46. Namun pada minggu lepas saya tidak dapat melaksanakan kelas seperti pada pagi ini. Namun begitu, alhamdulillah, syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah sehingga ke saat ini, walaupun kita dah sampai ke 45 siri, Allah masih lagi memberikan keizinan kepada kita dalam keadaan kita yang sibuk dengan pelbagai urusan. Namun Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, Allah memberikan kita taufik, Allah memberikan kita inayahnya. Tanpa pertolongan, izin Allah, sudah pasti apa yang kita rancangkan tidak dapat kita laksanakan. Bahkan kalau kita boleh laksanakan, sudah pasti tidak sempurna. Oleh demikian, marilah sama-sama kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita juga memperbanyakkan salawat dan salam kita kepada Nabi SAW. Khususnya hari Jumaat merupakan hari yang digalakkan untuk kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Pagi ini kita akan memasuki ayat yang ke-94. Ayat 94. Yang mana ayat yang ke-94 ini adalah lanjutan daripada perjalanan Nabi Allah, perjalanan Dzulqarnain, perjalanan ketiga Dzulqarnain, seperti yang kita telah pelajari pada ayat yang ke-92, yang mana pada perjalanan yang ketiga ini Dzulqarnain telah pun menemui satu kaum yang mereka ini sangat sukar untuk berkomunikasi, mengambil masa yang agak lama untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang mana kaum ini pada ayat 94 yang kita akan membicarakannya pada pagi ini, yang mana ayat yang ke-94 ini, kaum yang ditemui oleh Dzulqarnain, seperti mana ayat yang telah pun kita sebutkan tadi, mereka ini telah meminta kepada Dzulqarnain untuk membina satu tembok bagi menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita bacakan ayat 93, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu, mereka berkata, mereka ini adalah kumpulan manusia yang berada pada ayat yang ke-93 tadi. Mereka berkata, ya Dzul Qarnain. Mereka kata, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Ini bermakna pada zaman ini Ya'juj dan Ma'juj itu sudah pun wujud. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini terbukti telah melakukan kerosakan di muka bumi, seperti mana yang dilaporkan oleh kaum yang ditemui oleh Dzulqarnain. Kemudian mereka telah meminta kepada Dzulqarnain dengan mereka mengatakan, fahal naj'al, mereka kata, fahal naj'alu laka khurjan, dia kata, maka setujukah
kiranya kami memperuntukkan sejumlah kharjan sejumlah bayaran kepadamu ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, dengan syarat sejumlah wang yang diberikan kepada kamu ini maka engkau binalah di antara kami dan mereka. Maksudnya di antara kami dan mereka ni kembali kepada Ya'juj dan Ma'juj ini ada sebuah sadda, sebuah tembok. Ini bermakna permintaan kaum ni adalah membina satu tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj dengan kaum ini. Ini adalah ayat 94. Jadi untuk memperincikan ayat 94, beberapa perkara yang perlu kita kupas sedikit. Dari sudut apakah kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj? Sebab kaum ni dia cakap Ya'juj dan Ma'juj ni telah melakukan kerosakan di muka bumi. Apa bentuk kerosakan itu? Maka ada di kalangan para ulama tafsir kejap. Okey. Kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ni, kalau kita baca pada okey. Kalau kita baca pada ayat ini, kita mendapati bahawa penduduk kaum tu memang dia mengetahui Ya'juj Ma'juj ni telah melakukan kerosakan. Sebab itu maksud yang pertama memang Ya'juj Ma'juj tu telah buat kerosakan. Kerosakan apa? Seperti membunuh, seperti merosakkan tanam-tanaman, zalim. Jadi itu maksud yang telah berlaku. Dan kisah Ya'juj dan Ma'juj ini juga pada ayat ini menunjukkan bahawa ada para ulama mengatakan maksud melakukan kerosakan ni, ada yang kata dah pernah buat dah kerosakan tu. Ada para ulama mengatakan ia belum lagi berlaku, tapi berlaku nanti selepas mereka bebas daripada tembok. Nah, ini adalah perbahasan di kalangan para ulama tafsir. Okay. Sekarang kita lihat kepada makna kharjan. Okay, kalau kita ambil waktu sedikit memperhalusi ayat 94 ni, kita akan jumpa perkataan fahal naj'alu laka kharjan. Jumpa perkataan kharjan kan? Kharjan. Okey. Kharjan dekat sini kita dapati dia sebenarnya boleh dibaca, dia boleh dibaca dalam dua bentuk. Kalau kharajan tu, kalau dia kharajan membawa maksud upah yang nak dibayar tu dibayar setiap tahun. Ni dia panggil kharaj. Dia macam cukai. Kharajan iaitu yang dibayar setiap tahun. Tapi dalam ayat tadi bukan kharajan, tapi dia ra tu dimatikan. Kharjan membawa maksud bayar sekaligus. Maksudnya sekali bayar kepada Zulkarnain. Jadi berdasarkan ayat 94 ini, apakah teladan yang dapat kita ambil? Daripada teladan yang dapat kita ambil tadilah, kita nak jadikan ia sebagai tindakan yang perlu kita lakukan. Jadi, tindakan yang pertama, kita perlu mempercayai kewujudan dan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Kalau kita baca ayat tadi memang terang-terang menyebut tentang Ya'juj dan Ma'juj.
Dan nanti bahkan di akhir zaman memang akan kembali semula Ya'juj dan Ma'juj seperti mana ayat yang telah pun kita bacakan tadi. Jadi ini adalah tindakan yang pertama. Jadi tentang latar belakang Ya'juj Ma'juj, berapa ramai mereka ni, kita telah bentangkan tajuk Ya'juj dan Ma'juj pada kuliah yang lalu. Jadi kena tengok balik pada nota tajuk Ya'juj dan Ma'juj. Tindakan yang kedua, apa yang boleh kita lakukan berdasarkan kisah itu? Kita kenalah jadi umat yang kuat. Kenapa kita kata kita perlu menjadi umat yang kuat? Sebab kaum yang ini, kaum yang kita jumpa ayat nombor 93-94 ni, mereka tak kuat. Sebab mereka tak kuatlah, mereka meminta pihak lain untuk membina membina tembok untuk menyekat Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa mereka sendiri tidak membina tembok tersebut? Kenapa perlukan orang luar yang datang tempat kita untuk membina Ya'juj dan Ma'juj? Untuk membina tembok itu. Jadi kita boleh dapat pengajaran teladan dekat sini. Kita tak nak jadi macam kaum ini. Kita tak nak kita ni sebagai rakyat, kita dalam negara rakyat yang malas, yang tidak kuat. Jadi kita kena jadi umat Islam yang kuat, yang boleh lawan dengan musuh. Kemudian dalam masa yang sama kita kena menjadi umat yang rajin. Kenapa kita kata umat yang rajin? Sebab kaum ni, mereka ni ada duit. Betul tak? Kan dia kata dia nak bagikan Zulkarnain tu kharajan. Kenapa mereka sendiri dengan duit yang ada, mereka belajar ke, mereka macam mana nak buat tembok ke, duit mereka ada, sebab tu mereka nak offer kepada Zulkarnain itu kharajan. Kalau mereka memang tak ada duit, tak apa. Tapi sekarang ni mereka ada wang ringgit. Sebab tu mereka boleh offer kepada Zulkarnain. Sebab tu kita kena jadi umat yang rajin. Patutnya dah ada duit, tak perlulah tunggu Zulkarnain. Duit ada kan? Boleh belajar sendiri ke? Macam mana nak bina tembok? Panggil konsultan ajar buat tembok tu. Okay. Kemudian yang ketiga, dalam masa yang sama, kita kena jadilah umat yang berpengetahuan. Kenapa kita kata berpengetahuan? Berkaitan dia dengan kita nak jadi macam Zulkarnain yang dapat membina tembok. Maknanya kita umat yang kuat, musuh takut dengan kita, kemudian kita rajin, lepas tu kita menjadi umat yang berpengetahuan. Maknanya kita akan baca selepas ini, Zulkarnain ini seorang yang berpengetahuan. Sebagai seorang jurutera, maknanya seorang yang ada ilmu. Bukan sekadar sebagai seorang raja, bukan sebagai seorang tentera saja, tetapi dia ada ilmu-ilmu yang lain. Jadi moga-moga cerita ini dapat mengubah masyarakat kita, khususnya orang Islam. Kita tak nak jadi umat yang takut dengan musuh. Kita perlu menjadi umat yang rajin. Kita ada tenaga, kita ada kekuatan. Kita nak jadi juga umat yang berpengetahuan. Jadi kita tak perlulah nak outsource orang daripada luar. Kita buat semua.
Inilah yang berlaku juga kepada negara-negara Islam di luar kan. Kita terpaksa bergantung kepada sumber negara-negara luar. Kan? Negara-negara Arab yang kaya raya kan, duit banyak, minyaknya apa. Tapi kenapa tak bagi penduduk dia jadi yang maksudnya kita sepatutnya kita menjadi negara yang pengeksport, bukan pengimport. Sikit import, sikit import. Jadi seolah-olah Zulkarnain itu adalah pihak luar yang di-outsourcekan oleh kaum itu untuk membina tembok. Ini kita lihat dari sudut teladan. Okay. Kemudian yang ketiga, kita dapat belajar dekat sini apabila kita nak apabila kita nak minta mana-mana pihak buat satu pekerjaan, maka kita boleh memberi upah. Boleh memberi upah. Apatah lagi kalau kerja yang kita nak minta dibuat itu kerja yang complicated, bahaya, berat, maka perlu diberikan upah. Kita dengar kan, kita dengar baru-baru ini, bukan isu lama sangat pun, isu ada di kalangan pekerja-pekerja kontraktor ya, yang membuat yang membuat jalan-jalan, yang membuat flyover kan, sampai tak dibayar gaji mereka, sedangkan dia buat jalan berpanas, berhujan, kerjanya bahaya, bila-bila boleh jatuh daripada tempat tinggi tapi tak dibayar gaji. Kita pernah dengar isu sampaikan pekerja tu bunuh diri lagi. Yang bunuh diri tu kita tak setujulah, tapi asbab tu. Jadi kita kena mengambil faedah daripada cerita tu, kita kena berikan upah yang setimpal dengan kerja yang kita minta pihak lain membuatnya. Dia terima tak terima itu pada bab yang lain. Tapi dari sudut kita memberikan upah yang bersesuaian. Mungkin tengok pada logistiknya, mungkin tengok kepada kompleks sesuatu kerja yang diberi upah. Baik, begitu juga tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian. Yang keempat, tindakan kita yang keempat, berdasarkan daripada cerita tu sebenarnya, para ulama mengeluarkan dalil hukum, sebenarnya pemerintah boleh kalau dia nak mengambil wang rakyat jika ada keperluan yang benar-benar mendesak. Jangan tertinggal perkataan jika ada keperluan yang benar-benar mendesak. Boleh, sebab watak Zulkarnain tu dengan watak kaum itu sebagai rakyat, orang yang dia di bawah jajahan dia. Jadi orang di bawah jajahan dia telah menawarkan sejumlah kharajan kepada pemerintah, iaitu Zulkarnain. Boleh tak Zulkarnain ambil? Kalau ikut kepada ayat, boleh. Tapi Zulkarnain dia tak ambil lah. Nanti kita akan masuk nanti pada teladan yang lain. Tapi secara umum, boleh. Contohnya kerajaan kata, okey, kita nak buat satu terowong yang boleh menghalang banjir yang berlaku di tempat kita semua, supaya air itu boleh disalurkan melalui bawah tanah. Tapi kerajaan tak ada duit yang mencukupi, contoh. Maka dalam situasi yang mendesak, yang betul-betul mendesak, yang betul-betul mendesak, ada keperluan umum, maka dibenarkan mengambil wang daripada rakyat. Caranya bagaimana, kaedahnya bagaimana, jumlahnya bagaimana, itu kena dibahaskan mengikut kepada keperluan. Tetapi para ulama yang mengulas, yang melihat kepada
kisah ini mereka juga mengeluarkan teladan seperti yang saya paparkan. Baik, kita lihat hadis-hadis lain yang menyokong kepada teladan yang ketiga tadi, ya, tentang upah kan. Okey. Maka tentang upah ni ada satu hadis riwayat Bukhari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 golongan manusia yang mana Allah bagi tahu, yang mana Nabi kata aku menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Ini Allah berfirman lah, ada 3 lelaki, ada 3 manusia yang Allah akan jadi musuh dia. Siapa yang pertama? Yang pertama, orang yang dia memberikan amanah lalu dia buat pengkhianatan. Okey, yang kedua, lelaki yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil jualan. Ini contoh macam kisah Nabi Yusuf kan. Kan dia dijual beli. Jadi mana-mana hasil pendapatan menjual orang merdeka tak boleh. Maksudnya kalau zaman dulu dia ada hamba dan ada yang bukan hamba. Jadi kalau bab hamba tu tak apa, tapi ni bab yang bukan hamba. Maka kita buat isu pemerdagangan manusia lah. Orang tu orang yang bebas merdeka, pergi jual dia, lepas tu ambil uangnya, itu dia memakan duit yang haram dan Allah tidak mahu. Allah akan menjadi musuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga ni lah yang kita nak kaitkan dengan tajuk kita, iaitu lelaki yang memberi upah kepada orang yang bekerja sedangkan pekerjanya dah selesaikan kerja dia tapi dia tidak memberikan upah kepadanya. Maka ia termasuk dalam kumpulan manusia yang akan menjadi musuh nanti kepada Allah dan Rasul di hari kiamat. Kemudian kita ambil tindakan yang kelima. Tindakan yang kelima ni, kata Al-Imam Qurtubi, kalau tembok tu dibuat nak menghalang orang jahat macam Ya'juj dan Ma'juj yang buat kerosakan, maka para ulama kata begitu juga kita kena membina tembok seperti penjara bagi menghalang orang jahat daripada melakukan kerosakan. Sebab kalau kita biarkan orang-orang jahat ni datang, muncul bebas, maka mendatangkan kemudaratan. Sebab itu, kita dapati kena diasingkan, kena dihalang orang-orang yang jahat ini, dibina penjara. Okay. Tuan-tuan, kita tidak menghukum, kita tidak menghukum orang masuk penjara tu sekian, tetapi secara umum diwujudkan penjara itu adalah untuk mengasingkan mereka-mereka ini daripada pihak-pihak yang lain. Okay, jadi ini adalah tindakan yang kelima. Okey, kita masuk kepada ayat 95. Ayat 95, Dzulqarnain, dia bersetuju untuk membina satu sadda, satu tembok yang dapat menghalang kaum itu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka kata Dzulqarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Dzulqarnain dia menjawab. Dia kata, yang Tuhanku jadikan aku dapat menguasainya. Perkataan makan ni kita dah ulas sebelum ni. Maksudnya Dzulqarnain dia kata, aku ada kuasa, aku ada ilmu, Allah bagi aku kekuatan, Allah bagi aku tentera. Kata Dzulqarnain, lebih baik daripada kharjan, daripada bayaran yang kau nak berikan kepada aku. Masya Allah. Beruntung kita kalau dapat pemerintah macam Dzulqarnain.
bukan pergi perah lagi rakyat dia, tetapi dia sendiri memerahkan. Maksudnya pihak dia sendiri itu mengeluarkan sesuatu untuk rakyat dia. Dia tak ambil daripada rakyatnya. Kerana apa? Kata Zulkarnain, Allah bagi aku kuasa ni. Kan? Allah bagi aku boleh ada macam-macam aku boleh dapat untuk memenuhi hajatku, kata Zulkarnain. Lebih baik, dia kata. Cuma Zulkarnain, mereka minta apa kepada kaum ini? Fa'inuni. Dia kata, maka bantulah aku biquwwatin, dengan tenaga. Zulkarnain dia tak nak duit. Sebab Allah bagi dia tu kuasa tu dah lebih dah daripada duit. Dekat sini kita dapat belajar. Tapi dia juga cuma dia minta kepada kaum tu tolong Zulkarnain ini dari sudut tenaga. Kenapa Zulkarnain minta dia orang pun bantu Zulkarnain? Sedangkan kita tahu Zulkarnain Allah bekalkan dia apa? Sababa kan? Apa je. Maknanya kalau kaum tu dia tak tolong pun, boleh tak Zulkarnain dia membuat tembok? Maksudnya kalaulah kaum dekat tempat tu, mereka ni tak bantu Zulkarnain, boleh tak Zulkarnain dia buat tembok? Jawapannya, kalau kita baca pada awal-awal perkataan sababa tu, maknanya boleh. Zulkarnain pasti dia boleh buat. Tapi kenapa dia minta penduduk itu juga melibatkan diri membina tembok tu dengan tenaga mereka? Tak payah keluarkan wang ringgit, tapi cukup dengan tenaga. Okay. Lepas tu Zulkarnain kata apa? Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan bina di antara kamu dan mereka, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, sebuah tembok penutup yang kukuh, kata Zulkarnain. Maknanya Zulkarnain bersetuju dengan rela hati dia. Jadi kita kata rela hati sebab dia tak nak terima upah tadi tu. Kan? Dia akan tolong siapkan tembok itu daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya menjadi seorang Muslim yang sangat berpengetahuan. Multitasking. Boleh menjadi engineer pula tu, membina tembok. Okay. Daripada cerita ni, banyak pelajaran tahu kita boleh ambil. Apa di antara pelajaran yang kita boleh ambil? Apa tindakan dia? Nombor satu, tidak membebankan rakyat. Kan? Tidak membebankan rakyat. Rakyat dah susah. Lepas tu pula cukai tetap kena keluar lagi. Kan? Lepas tu pula macam-macam lah. Yuran ni kena bayar, ni kena bayar, ni kena keluar. Maka sepatutnya pemerintah simpan duit rakyat tu. Macam Zulkarnain. Boleh tak dia ambil je duit rakyat dia tadi tu? Kita kan dah sebut boleh kan? Sebab sebagai dah atas dasar profesional upah. Boleh. Tapi Zulkarnain tak ambil. Sebab dia kata Allah bagi aku sekarang ni jawatan, kuasa, semua ni pun dah lebih baik dah. Jadi daripada cerita itu pemerintah sepatutnya tiru Zulkarnain. Tiru Zulkarnain, tidak bebankan rakyat. Ini tidak. Lagi dia jadi pemerintah, lagi dia nak kupul kekayaan. Ini yang kita tak nak. Tak selari dengan kisah-kisah di dalam Quran. Tindakan yang kedua, kita boleh memberitahu nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Ini kita mengambil kisah Zulkarnain cakap tadi. Dia kata Allah beri kepada aku ni lebih baik. Maksudnya Zulkarnain dia cerita nikmat apa yang Allah dah bagi pada dia. Jawapannya boleh.
dia tidak termasuk di dalam bab nak riak, bab membanggakan diri, tidak. Tetapi boleh untuk kita cerita kepada orang iaitu apa saja nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Jawapannya boleh. Kemudian kita lihat beberapa hadis yang saya ada nukilkan untuk menguatkan teladan nombor 1 ni, tindakan 1. Yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Saya terus pergi kepada makna hadis. Nabi kata, sesiapa yang Allah telah melantik dia untuk mentadbir sesuatu urusan umat Islam, lalu dia menghalang hajat dan keperluan umat Islam. Maksudnya, Nabi kata, Allah telah jadikan dia yang berhormat, Allah bagi dia jawatan, dia ada kuasa. Tapi, rakyat tak dapat menikmati akan kebaikan kuasa dia, pangkat yang dia ada tu, maka Allah akan menghalang orang itu daripada hajat dan keperluannya pada hari kiamat. Ya Allah, takutnya tuan-tuan perempuan. Maksudnya, hajat-hajat rakyat tidak diperjuangkan. Bukan membawa suara rakyat, tapi membawa suara diri sendiri. Nak jaga periuk nasi sendiri. Jaga kepentingan peribadi sendiri. Sepatutnya membawa suara siapa? Suara rakyat, masalah rakyat. Tapi jika sebaliknya, nanti di hari akhirat Allah Ta'ala tidak akan tunaikan hajat orang itu dan keperluannya di hari kiamat. Sebab apa? Sebab dekat dunia kau tak ambil kisah, kau tak ambil peduli apa hajat yang ada pada rakyat. Hadis riwayat Abu Dawud. Okay, tindakan yang ketiga yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca tadi tu ialah walaupun tidak mengeluarkan wang ringgit, tetapi kita boleh juga mengeluarkan dari sudut tenaga dan fikiran. Kenapa Zulkarnain dia ajak juga mereka ni buat kerja dengan dia sekali? Ataupun dari sudut kenapa Zulkarnain dia tak nak terima wang, kan, upah tadi, tetapi dia telah bersedekah dengan tenaganya dan pemikirannya. Jadi kita tengok hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan kita buat ni, dia sudah termasuk dalam sedekah. Kan? Ada orang minta pertolongan pada kita, tapi kita tak ada duit, kita nak sumbang. Adakah kita tak dapat pada sedekah? Dapat, tapi sedekah dengan cara lain. Dengan cara tenaga, dengan cara buah fikiran, idea dan sebagainya. Okay, yang keempat, tindakan yang kita dapat pelajari dalam cerita tadi adalah tolong menolong dalam perkara kebaikan. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu membantu dalam membuat kebajikan. Apa kebajikan dalam kes Zulkarnain tu? Membina tembok yang kuat yang menghalang mereka daripada Ya'juj dan Ma'juj. Lepas tu kalau kita baca dalam ayat lain dalam Quran, contohnya dalam surah Taubah ayat 71, memang sifat orang beriman ni, lelaki dan perempuan sifatnya apa?
Allah kata wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang yang beriman, dia lelaki dan juga orang beriman di kalangan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Okey. Jadi, ini kita dapat belajar tadi. Okey, maksudnya Zulkarnain ni dia sebenarnya nak memberi didikan kepada mereka semua supaya jadilah orang yang rajin. Tolonglah juga buat. Okay. Maksudnya Zulkarnain ni dia tak nak mereka ni menjadi orang yang malas. Dan masih sama dia nak mengajar bahawa tolong menolong ni mengikut kepada kampung masing-masing juga merupakan ibadah. Tindakan yang kelima adalah bersifat zuhud terhadap harta. Zuhud bersifat terhadap harta ni maknanya kita bersifat cukup dengan apa yang Allah beri kepada kita. Zuhud terhadap harta. Zulkarnain ni bukan dia tak boleh gunakan peluang buat kekayaan, betul tak? Betul tak? Dia boleh ambil duit. Kalau ikut hukum dia tak salah orang yang offer. Bukan dia pergi minta. Kalau dia minta pun sebenarnya bolehlah sebab itu kerja kan. Boleh kita minta upah. Sekarang ni orang offer lagi pada dia. Tapi dia tak nak, dia tolak. Tak apalah. Dia tak nak. Nak menunjukkan apa? Inilah sifat zuhud terhadap harta yang ada. Jelas yang nombor yang kelima. Dan tindakan yang keenam yang kita dapat pelajari adalah bekerja kita kalau buat sesuatu benda biarlah berjamaah. Kalau buat seorang-seorang ni hasilnya seoranglah. Kalau kita buat berjamaah ni hasilnya kita akan dapat dia punya output dia tu tak sama macam kita buat secara bersendirian. Jadi cerita tadi tu sebenarnya mengajak kita ni juga berjamaah dalam melakukan sesuatu kerja. Ataupun kita kata dalam peribahasa kita yang berat sama dijunjung, yang ringan sama dijinjing. Itulah yang Zulkarnain cuba nak sampaikan kepada mereka. Okey. Kita teruskan dengan ini hadis. Hadis ni hadis yang menyokong kepada bab zuhud tadilah. Yang mana sabda Nabi SAW, zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah. Zuhud terhadap dunia ni maksudnya macam ni. Zuhud ni dia ada kaitan juga dengan qanaah. Tapi zuhud ni membawa maksud kita ambil, kita lebih utamakan akhirat daripada dunia. Contoh macam ni lah. Contoh saya ambil contoh. Saya ambil contoh macam ni. Okay. Kalau macam saya, contohnya saya sebagai seorang guru. Saya guru tuition lah contoh kan. Okay. Ada orang minta saya mengaji Quran. Contoh. Saya sebagai seorang guru, boleh tak saya tentukan upah? Tadi saya pun kata, okey, kalau nak mengaji dengan saya 1 jam, kena bayar RM300. Contoh, RM300. Kita layak dapat RM300. Ataupun nak lebih faham lagi begini. Biasanya kalau kita buat program dengan pihak agensi kerajaan, biasanya kadang-kadang dia ikut kita punya level pendidikan.
Contohnya kalau kita ada sijil ijazah sarjana muda, maka sejam dia bayar 200 contoh. Kalau kita ada master, dia bagi kita 2,5 atau 300. Kalau kita ada sijil PhD, dia akan bayar kepada kita 1 jam mungkin 300, 300 setengah atau 400 contoh. Okey. Kita layak, contohnya kita ada PhD, kita layak boleh dapat 400 1 jam. Kita mengajarlah contoh. Tapi zuhud kita kepada dunia tu kita tak ambil lah 400 tu. Faham tak maksudnya? Contohnya banyak kan, maksudnya dia patut dapat 400 tu. Tapi bagi dia tak apalah. Asalkan dapat mengajar, boleh sampaikan ilmu. Okey, kalau bagi 200 pun tak apa. Macam tu. Sedangkan dia mampu dapat 400. Tak salah ya. Tak cinta dunia tu kalau dia bagi 400 tu. Tapi dia tak kisah. Macam tu juga kadang-kadang pergi kuliah, setengah-setengah tempat bagi, kadang-kadang tak lepas pun. Kadang-kadang, ini saya cerita benar-benar, kadang-kadang minyak tol perjalanan dengan sagu hati yang dibayar tu, kadang-kadang tak cukup pun nak cover minyak. Minyak, kadang-kadang cukup-cukuplah minyak. Tapi kadang-kadang penginapan sendiri. Jadi sagu hati mengajar yang kita, contohnya kita mengajar 2 jam, 1,5 jam, itu tak kita tersetimpal dengan apa yang kita dapat tu. Maksudnya duit sagu hati kita dapat tu habis pada minyak, tol, untuk logistik je. Tapi orang yang zuhud, dia kata, jadi sebagai contoh, maksudnya kalau kita zuhud, kita ambil je lah dengan kadar yang, maksudnya apalah, maksudnya dia jenis yang tak berkira lah. Itu sebenarnya termasuk dalam zuhud lah tu. Kita faham kat situ. Bukan bermaksud zuhud ni langsung kosong, tak payahlah ambil dunia langsung. Itu salah. Tapi zuhud ni dia macam sederhana, macam cukup je lah apa-apa yang ada tu. Dia tidak tamak, macam tu. Inilah yang dikatakan tentang zuhud tadi. Itu yang ada pada Dzul Qarnain. Kalau macam qanaah tu adalah kita merasa cukup dengan apa yang sedia ada Allah bagi pada kita. Itu qanaah. Tapi zuhud tadi tu yang kita kata tadi tu, maksudnya kita ni kalau ikutkan, kita boleh je kerja buat overtime, contoh. Kan? Contohnya kita balik pukul, kalau macam orang bekerja, mungkin dia boleh balik pukul 4.30 atau pukul 5. Dia ada peluang, bos kata kat dia, nak overtime tak? Dari sudut dunia dia dapat lebih lah. Tapi dia memikirkan tentang masa dengan anak-anak dia ke, mungkin masa untuk dia mengaji ke, untuk dia belajar ke, kan? Mungkin waktu untuk dia rehat, malam ni nak ada kuliah maghrib lagi nak belajar. Dia zuhud kat situ. Faham Dia boleh ambil, dia boleh lebih, tapi dia tak nak. Macam tu. Dia zuhud. Contohnya macam kita berniaga jugalah. Kan? Kita boleh cas sebenarnya. Kadang-kadang kita boleh, contohnya modal kita satu barang tu RM50 contoh. Dan kalau kita jual 300 pun orang beli juga. Betul tak? Jadi kita untung 200.5. Tapi ada orang ni dia zuhud pada dunianya, dia tak, macam dia kata, asalkan barang tu jual, ada untung sikit ni pun tak apalah, janji orang dapat guna produk ni. Macam tu. Dia zuhud lah tu.
Tapi kita tak kata orang yang ambil untung banyak tu orang tu dia tamak. Tak ya, tak juga. Maksudnya zuhud ni dia ambil dunia dengan kadarnya saja. Tapi dia tidak memikirkan akhirat dia. Itu dia panggil zuhud. Okey. Kemudian kita terus kepada ayat-ayat ke-96. Okey, ayat 96 ni kejap ya, saya ni ada program kejap. Okey. Saya ada tazkirah Jumaat sekejap. Okey, tapi tak apa. Kita lanjutkan sikit lagi. Okey. Ayat 96, Zulkarnain ni pun dia pun memulakanlah projek membina tembok ini. Jadi dia pun kata dekat orang-orang dekat situ, atuni zubaral hadid. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Hadid kita faham dia besi. Zubara iaitu potongan besi. Hatta idza sawa baina al-fadafaini qala anfukhu. Sehingga apabila besi tu, ketul besi tu dikumpul makin banyak separas tinggi menutup di antara dua gunung itu, Zulkarnain pun perintahkan mereka membakarnya dengan meniup. Okey. Maksud dekat sini kita dapat belajar tembok itu asalnya dia dibuat daripada apa? Daripada ketulan besi. Bukan sikit-sikit besi ya. Banyak besi ni perlu guna ni. Sebab dia nak kena buat kumpul besi tu setinggi dua gunung tu. Dia kena setinggi gunung. Maknanya dekat kawasan itu ataupun kawasan sekitar itu ada sumber besi. Kalau tidak, macam nak cari besi? Ini yang para ulama tafsir ketika nak menentukan mana tempat Zulkarnain ni sebenarnya. Dia ni siapa? Para sarjana mencari jawapan. Tempat mana yang dia pergi yang perjalanan kali ketiga ni? Maka antara clue yang mereka cari tempat yang ada banyak besi. Sebab dalam ayat ni Zulkarnain minta bawa kepadanya ketul-ketul besi. Kalau sekadar beberapa ketul besi Malaysia pun ada, betul tak? Tapi sekarang ni besi itu dia mesti separas sadafaini, sawa, iaitu menyamai baina sadafaini, menutup di antara dua gunung. Maknanya memerlukan ketul-ketul besi yang banyak. Maknanya mestilah penduduk yang berada dekat situ tu tahu kat mana sumber nak cari ketul-ketul besi. Jadi saya tak nak sebut negara apa semua tu, tapi ni dia antara clue dia. Para ulama cari. Mereka cari sejarah, tengok zaman dulu mana yang ada, negara-negara mana yang ada sumber-sumber besi. Okey. Lepas tu Zulkarnain pun kata qalan fuhu. Zulkarnain pun lepas dia bakar tu dia pun tiuplah api tu, dia kata. Okey. Kemudian Zulkarnain dia buat apa? Hatta idza ja'alahu nara, sehingga ketul-ketul api besi tadi tu dah menjadi cair, jadi api, dia pun kata atuni ufriq alaihi kitra. Dia kata bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. So ketul-ketul besi yang telah dipanaskan tadi tu dengan api tadi tu, kemudian diletakkan pula di dalamnya apa? Tembaga cair supaya dituangkan ke atas ketul-ketul besi yang telah dicairkan tadi ni. Mana Zulkarnain belajar? Agak-agak. Kita pernah jumpa tak pemerintah yang berhormat, menteri yang dia seperti Zulkarnain?
Maksudnya dia Menteri Kerja Raya, dia pun boleh buat jalan tak? Susahlah nak cari kan. Kalau sekadar kita nak gunting perasmian, buat jalan tu boleh. Tapi nak duduk sama-sama buat jalan tengah-tengah panas, nak gelik tar apa semua tu, oh sorry lah. Kan. Mungkin ada tapi tak sempat nak buat. Tapi dia Zulkarnain ni, dia turun padang. Agak-agak macam mana dia boleh buat sendiri tu? Macam mana dia dapat idea nak buat tembok sekukuh itu? Okay, jawapan dia, ingat tak kita katakan, Zulkarnain ni kan dia ada sababa. Ingat tak Allah bekalkan kepada dia apa? Sababa. Kita sebut, kita baca mula-mula, sebab tu tuan-tuan jangan lupa ayat mula-mula, kita baca pasal Zulkarnain tu, yang ayat nombor 91, ayat nombor, ayat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Ayat nombor 84. Yang Allah katakan wa atrinahu min kulli syai'in sababa. Kami telah beri kepadanya sababa, jalan yang diperlukan. Jalan yang diperlukan, kalau seperti mana kata Ibnu Abbas, Mujahid, para tabi'in kata seperti ilmu pengetahuan. Maknanya Zulkarnain ini pandai, bijak. Nak minta buat tembok besi, dia ada idea macam mana nak buat. Itu termasuk dalam sababa tadi. Okay. Jadi kita teruskan dengan tindakan selepas tadabbur. Okey. Tindakan dia yang kita dapat belajar, nak jadi engineer, bolehlah ambil dalam tu teladan dia. Tapi dekat sini kita ambil yang mudah, iaitu menggunakan segala sumber alam yang diperlukan dengan sebaik-baiknya. Okey, boleh tak tembok tu kalau tak guna ketul-ketul besi? Ada tak cara lain, sumber lain yang boleh siapkan tembok tu? Mungkin sebab syarat dia apa? Syarat dia nak menghalang, objektif dia nak menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada datang. Mungkin kita boleh kata bahawasanya mungkin ada sumber lain selain daripada ketul-ketul besi yang boleh membina tembok tersebut. Tetapi Zulkarnain seorang yang bijak. Maka sumber binaan yang paling terbaik adalah pada ketul-ketul besi itu. Dan gunakan dia semaksima yang mungkin. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya, okey, kita dapat dekat ayat nombor 96 tadi. Okay, ini di antara satu teladan yang boleh kita ambil, dan mungkin ada banyak lagi idea-idea lain, nanti kita boleh kongsikan. Apa lagi teladan yang boleh kita ambil daripada kisah pembinaan tembok tadi. Okay, sekarang kita pergi kepada hasil daripada tembok tersebut. Apa yang jadi? Okey, hasil dia, kita dapati tembok itu tinggi dan tebal. Sebab dia memang setinggi gunung, lepas tu tembok itu tebal. Maksudnya, hasillah satu tembok yang dibina oleh Zulkarnain bersama penduduk di tempat itu, iaitu tembok yang mana kata Allah pada ayat 97, فَمَسْطَعُوا أَيَّظْهَرُوا, maka mereka Ya'juj Ma'juj tidak akan dapat memanjat tembok itu, وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Tengok pada ayat memanjat dan juga menebuk. Maknanya kalau mereka tak dapat nak tebuk pada zaman Zulkarnain, ingat ya,
pada zaman Zulkarnain itu dia tak dapat nak tebuk. Tapi kita belajar dah tempoh hari, pada zaman Nabi tu mereka dah dapat tebuk. Tapi sebesar apa Nabi buat bulatan seperti duit 50 sen tu. Tapi pada waktu Zulkarnain tu tak boleh ditebuk. Menunjukkan kukuhnya, kuatnya tembok itu. Okey. Dekat sini sebenarnya saya nak tanya, antara memanjat dengan menebuk, mana lebih payah? Antara panjat dengan tebuk, mana lagi payah? Kalau kita baca pada ayat ni, tebuk. Bu Ustaz. Kenapa kata tebuk payah? Sebab dia bertambahnya satu tambah huruf. huruf ta tu. Okey. Jawapan dia memanglah tebuk lagi payah daripada panjat kan? Okey. Jadi cara Allah Ta'ala mengemukakan persoalan yang kita sebut tadi tu, kalau kita tengok dekat sini kan, nampak tak huruf yang saya bulatkan warna merah? Dekat yang famasta'u, lepas huruf sin dia tak ada huruf ta. Tapi yang wamastata dia ada huruf ta. Maksudnya macam ni. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey, kejap ya. Dekat ayat ni dia tak ada huruf ta. Ni ada huruf ta. Menunjukkan apa? Okey, dia menunjukkan bahawasanya ini dipanggil kaedah mengekalkan huruf dan menghilangkan huruf. Jika ada huruf abjad yang lebih, maka ia memberi makna yang lagi lebih. Contoh, tastata'u ni istata ni isto. Istata isto. Maksudnya nak bunyi tu pun dah lebih. Huruf dia pun ada lebih. Ada lebih satu huruf. Kan ada lebih huruf ta kat sini. Alif 1 2 3 4 5 6. Sama juga. 1 2 3 4 5 6. Cuma kat sini 7 sebab dia ada huruf ta. Kenapa ada lebih huruf? Lebih huruf menunjukkan lebih usaha dari sudut konteks ayat ni, cerita ni. Okay, itulah penerangan pendek je. Okay, last sekali, mari kita lihat apakah tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat tadi, iaitu Zulkarnain dengan penduduk kawasan tempat itu telah berjaya menghasilkan satu tembok yang sangat sempurna dan mencapai tujuan pembinaan tembok itu. Sebab tu dalam agama, memang agama mengajar kepada kita bahawa kalau buat sesuatu perkara tu buat dengan bersungguh-sungguh. Okey, buat sampai sempurna, buat sampai jadi. Dalam bahasa lain, jangan cincai-cincai. Faham tak? Ataupun, alah, asalkan siap cukuplah tembok tu. Banyak tak kita dengar di Malaysia ni, projek-projek yang dibuat, yang pertama tak siap. Kan? Ada juga, duit dah bagi dah, tak siap projek tu. Contoh macam sekarang ni isu kapal perang kan. Okey, contoh kita bukan nak kupas politik, tapi kita nak kupas dari sudut buat kerja. Okey. Kemudian pernah tak kita dengar projek-projek yang seperti Gajah Putih, ataupun kita kata yang terbengkalai, ataupun kita kata projek siap, tapi
Tak lama kemudian roboh. Macam kita dengar isu banyak tentang bina stadium, lepas tu stadium roboh. Dulu ada isu, betul tak? Buat jalan, tapi jalannya ya Allah macam kuda. Saya tuan-tuan, saya orang Bentong. Saya cerita ni. Kan? Kalau tuan-tuan biasa balik Kelantan, lalu jalan Bentong nak pergi ke Raub kan? Raub tu kan jalannya macam kuda. Lompat-lompat macam terkejut. Itu dipanggil orang yang buat kerja tak sempurna. Tak capai tujuan. Buat jalan supaya orang boleh lalu dengan baik. Tapi buat jalan boleh bahayakan pula orang. Sama juga jalan dengan Central Spine. Yang tuan-tuan tahu siapa nak balik pergi ke Pantai Timur, kan, dia boleh ikut jalan baru. Kata Central Spine. Kalau tuan lalu, ingat dulu masa banjir baru ni hujan, bertakung jalan dekat situ. Kenapa boleh air bertakung dekat jalan tu? Masa buat jalan tu buat apa? Tak ukur ke? Tak tengok ke? Ada tengah jalan pula berlubang besar runtuh. Kan? Maknanya apa? Tak cukup tar ke? Kita tak nak, kita bukan nak buat apa penilaian pada orang, bukan kita nak kata orang ni korup ke, orang ni apa, kita tak kata. Tetapi persoalan kita, kenapa hasil kerjanya macam tu? Guna tak sebaik-baiknya sumber yang Allah bagi? Kalau tar tu, guna tak betul-betul tar tu? Betul tak? Kalau guna batu-batu tu, guna tak? Ke separuh je? Sama juga dengan orang buat pagar, buat tembok, buat rumah. Dia tak guna semaksimal yang mungkin. Sebab apa? Mungkin sebab dia nak untung banyak ke? Allahu a'lam. Jadi kita belajar dekat Zulkarnain ni. Tambah-tambah, kalau rumah kita tak apa lagi, tentang perempuan kan, nak roboh bila-bila pasal duit kita tak ganggu orang apa. Tapi sekarang ni kita menjaga kebajikan rakyat di bawah. Patutnya macam tu. Biarlah buat tu bagi sempurna. Macam tu. Kan? Jadi kisah Zulkarnain memberikan kepada kita jawapan, kalau nak buat sesuatu kerja tu, buatlah dengan sempurna. Bukti dia, sampaikan Ya'juj dan Ma'juj itu tidak boleh apa? Tidak dapat memanjatnya dan juga menebuknya. Dan menunjukkan apa? Hasil yang dilakukan oleh Zulkarnain. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada kita bagi pengisian kita pada pagi ini. Jadi kita berhenti pada ayat nombor 97. Minggu depan, insya-Allah kita sambung lagi dengan ayat yang ke-98. Jadi ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk setakat ini? Ada apa-apa pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya nak tanya pasal penggunaan nahnu dengan ana tu. Ya, kalau inna makanna itu banyak guna domer nahnu, tapi bila dia memberi arahan kepada apa tu penduduk di situ tu, dia lebih banyak guna domer ana, macam atuni zuwarul hadid. Okey. Itu kalau makan ni fi rabbi, macam domer tu dia banyak ana macam tu kan. Pada awalnya Allah yang memberi dia kekuasaan, tapi kemudiannya dia banyak macam guna domer yang aku datangkan kepadaku. Apa yang Tuhan jadikan daku. Ustaz. Okey, kalau yang domer kami tu kita sedia maklum, kalau Allah menggunakan domer kami, maknanya Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada keagungannya. Yang kedua, nak memberitahu kepada kita bahawa semua itu berpunca daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey.
Penggunaan ana, okey, penggunaan ana ni dia boleh membawa maksud kepada dua sudut. Kalau orang yang sombong, dia akan gunakan saya. Tapi dalam bab ni Nabi Allah Zulkarnain, dia bukan nak mengatakan bahawa pada membaga diri dia, tapi lebih merujuk kepada apa, maksudnya lebih fokus kepada arahan tu datang daripada dia. Okey. Tapi walaupun kita baca dekat sini ada makan ni, tetapi dia menyandarkan kepada Rabbi. Dia kata yang Tuhanku telah jadikan aku. Maksudnya dia tak kata apa yang aku ada, tapi dia diiringkan juga dengan yang Tuhanku. Maksud dia ada perkataan aku dekat sini sebenarnya, ada perkataan Rabbi kat sini dah menyandarkan kebaikan itu kepada Allah. Dia sebenarnya ada persoalan lain. Soalan dia sebenarnya ada isu tentang kalau buat suatu perkara yang buruk, selalu kita kata kita yang buat. Tapi kalau sebut benda yang baik, biasanya kita akan kaitkan dengan Allah. Itu yang biasa kita dengar para ulama ulas lah. Tapi dari sudut sekadar yang isu yang ditanyakan tu, dengan kadar tu saja yang saya mampu untuk menjawab pada persoalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Barakallahu fi Ustaz. Wa fikum barakallah. Okey. Kita berhenti setakat ni. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi pada minggu yang berikutnya, insyaAllah. Pada ayat yang ke-98. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wa antum Assalamualaikum. fajazakumullahu khair.